Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Sir Saiful dan juga rakan-rakan kelas yang lain. Nama saya Muhammad Akram bin Rahman dari kelas 8O3.1. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang perbentangan 1 tentang subjek pengajian Malaysia 2 MPU 2163. Tajuk besar bagi perbentangan ini ialah dasar negara dan tajuk kecilnya pula ialah model ekonomi baru. Di dalam perbentangan ini saya akan menerangkan tentang 7 perkara berkaitan model ekonomi baru. Antaranya pengenalan, matlamat utama, tonggak transformasi negara, inisiatif pembaharuan strategik, ciri-ciri tewas, implikasi dan kesimpulan. Saya juga turut menyediakan beberapa gambar untuk dijadikan lampiran pada akhir perbentangan ini. Saya berharap Sir Saiful dan rakan-rakan yang lain dapat menyaksikan dan memahami apa yang saya ingin bentangkan pada hari ini. Semoga sedikit sebanyak anda semua dapat menerima ilmu pengetahuan yang baru berkaitan tajuk ini. Pengenalan model ekonomi baru. Model ekonomi baru ini diumumkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6 Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak bertarikh pada 30 Mac 2010. Model ekonomi baru ini terbahagi kepada dua fasa, fasa pertama dan fasa kedua. Fasa pertama bermula pada 30 Mac 2010 iaitu ketika pelancaran model ekonomi baru pada kali pertama, manakala fasa kedua pula bermula selepas rancangan Malaysia ke-10 (AMK10). Secara formalnya, dasar ekonomi baru sudah lama diberhentikan iaitu pada tahun 1990. Kemudian ia digantikan dengan beberapa polisi yang lain dan baru. Model ekonomi baru ini sebenarnya berteraskan kepada peningkatan produktiviti para pekerja yang bermatlamat dalam membantu meningkatkan atau menaikkan lagi pendapatan mereka. Oleh sebab demikian itu, ia sedikit sebanyak dapat membasmi sebahagian besar kemiskinan yang khususnya melanda rakyat di negara kita. Maka dengan kewujudan model ekonomi baru ini dapat dijadikan dasar supaya Malaysia dapat menganjakkan dan juga mengubah kedudukan ekonomi ke peringkat yang lebih tinggi. Tentang matlamat utama bagi model ekonomi baru. Terdapat dua matlamat utama model ekonomi baru, iaitu menjadikan Malaysia sebagai negara maju berpendapatan tinggi dengan ciri-ciri keterangkuman dan kemampuan menjelang 2020 dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Kedua-dua matlamat amatlah penting untuk dijadikan sebagai kayu pengukur kerana kemajuan kepada kemajuan ekonomi negara kita. Di dalam matlamat ini terdapat juga 3 kata kunci yang perlu dititik beratkan. Kata kunci yang pertama ialah berpendapatan tinggi. Berpendapatan tinggi bermaksud menetapkan sasaran pendapatan di antara $15,000 sehingga $20,000 per kapita pada tahun 2020. Kata kunci kedua pula ialah keterangkuman. Keterangkuman bermaksud membolehkan kesemua komuniti dapat menikmati kekayaan negara sepenuhnya. Kata kunci yang ketiga pula ialah kemampuan. Kemampuan bermaksud bagi memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang. Ketiga, tentang tonggak transformasi negara bagi model ekonomi baru. Terdapat 4 tonggak transformasi negara, iaitu konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, program transformasi kerajaan PTK, program transformasi ekonomi PTE dan rancangan Malaysia ke-10 (AMK10). 4 tonggak ini amatlah penting dan saling berkait antara satu sama lain untuk mentransformasikan model ekonomi baru. Tonggak transformasi negara yang pertama ialah konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Konsep ini bertujuan untuk menyatukan semua rakyat Malaysia untuk menghadapi segala cabaran yang mendatang. Konsep satu Malaysia ini diperkenalkan pada 3 April 2009 oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6 Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Beliau menjadikan konsep satu Malaysia ini sebagai tuas pentadbirannya.
Konsep Satu Malaysia ini juga dicerminkan sebagai kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Di samping kewujudan konsep Satu Malaysia, terdapat juga logo yang khusus dicipta, iaitu logo Satu Malaysia. Logo Satu Malaysia membawa dua maksud yang tersendiri, iaitu melambangkan visi negara dan mencerminkan rakyat Malaysia yang saling bekerjasama, bermuafakat, berdikari dan menghayati satu misi. Selain itu, pelaksanaan konsep Satu Malaysia juga turut mempunyai dua penerapan. Penerapan yang pertama ialah penerapan teras perpaduan. Penerapan teras perpaduan terdiri berasaskan daripada tiga perkara, seperti sikap penerimaan antara kaum dan rakyat Malaysia. Penerapan yang kedua pula ialah penerapan nilai-nilai aspirasi. Penerapan nilai-nilai aspirasi terdiri daripada nilai-nilai murni yang perlu ada pada masyarakat progresif dan dinamik. Konsep Satu Malaysia juga telah ditetapkan agar tidak akan meminggirkan golongan atau mana-mana kaum. Hal ini demikian, golongan tersebut akan dilayan secara adil oleh kerajaan. Konsep Satu Malaysia juga dapat dilaksanakan mengikut pelbagai cara. Contohnya, rakyat dapat mengamalkan tradisi kunjung-mengunjung antara satu sama lain seperti di musim perayaan walaupun berbeza agama dan kaum. Tonggak transformasi negara yang kedua pula ialah Program Transformasi Kerajaan (PTK). Konsep ini juga dinamakan sebagai Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), National Key Result Area. Program Transformasi Kerajaan dilancarkan pada 28 Januari 2010. Tujuan pelancaran program transformasi kerajaan adalah untuk memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius akan wujud dalam kalangan anggota pentadbiran negara dan juga penjawat awam. Matlamat program transformasi kerajaan ialah memastikan rakyat dijadikan sebagai klien utama untuk mengetahui inisiatif, rencana dan hala tuju pembangunan sesuatu kerajaan. Kerajaan telah menetapkan indeks prestasi utama Key Performance Indicator ataupun KPI, membabitkan 6 teras NKRA. Teras yang pertama ialah Timbalan Perdana Menteri. Peranan Timbalan Perdana Menteri ialah menangani kos sara hidup setiap rakyat di dalam negara. Contohnya, memberikan kemudahan kewangan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Teras yang kedua ialah Menteri Pelajaran. Peranan Menteri Pelajaran ialah meluaskan akses pendidikan kepada semua pelajar. Contohnya, menambahbaikkan infrastruktur di setiap sekolah. Teras yang ketiga ialah Menteri Dalam Negeri. Peranan Menteri Dalam Negeri ialah mengurangkan kes jenayah seperti pencurian dan pembunuhan. Teras yang keempat ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Peranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ialah memerangi kes rasuah. Rasuah merupakan satu jenayah melibatkan wang tunai. Teras yang kelima ialah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Peranan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ialah meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. Contohnya, memberikan bantuan makanan kepada golongan yang memerlukan. Teras yang terakhir ialah Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Peranan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ialah memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman. Contohnya, menambahbaikkan jalan-jalan raya di kawasan pendalaman. Tonggak transformasi negara yang ketiga pula ialah Program Transformasi Ekonomi (PTE). Program Transformasi Ekonomi (PTE) ini dilancarkan pada 25 September 2010. Program ini merupakan sebahagian daripada formula menjayakan program transformasi negara Malaysia. Matlamat program transformasi ekonomi ialah menyasarkan sektor pelaburan dan juga persaingan untuk bakat terbaik dengan cara membayar upah yang tinggi. Selain itu, program transformasi ekonomi juga bermatlamat untuk menjadikan Malaysia menjadi negara yang berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Di samping itu, yang turut dirancangkan ialah peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita daripada 23,700
pada tahun 2009 kepada 48,000 pada tahun 2020. Transformasi ekonomi juga memfokuskan kepada dua bidang yang dikenali sebagai bidang ekonomi utama negara NKEA, National Key Economic Areas, iaitu Economic Transformation Programs ETP. Antara bidang-bidang tersebut ialah minyak, gas dan tenaga, minyak sawit, perkhidmatan kewangan, pelancongan, perkhidmatan perniagaan, elektronik dan elektrikal, pembawangan dan peruncitan, pendidikan, penjagaan kesihatan, kandungan dan infrastruktur komunikasi, pertanian dan akhirnya Kuala Lumpur dan kawasan sekitar ataupun Greater Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang. Transformasi negara yang keempat dan terakhir ialah Rancangan Malaysia ke-10 RMK10. Rancangan Malaysia ke-10 RMK10 dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6 Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak pada 10 Jun 2010 bertempat di Dewan Rakyat. Tema Rancangan Malaysia ke-10 RMK10 ialah Rancangan Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial. Rancangan Malaysia ke-10 RMK10 merupakan satu dasar yang amat kritikal untuk meneruskan kesinambungan pembangunan nasional ke arah menuju wawasan 2020. Bagi pembelajaran pembangunan, Rancangan Malaysia ke-10 RMK10 telah memperuntukkan sebanyak 23 bilion ringgit bagi tempoh 5 tahun akan mendatang. Terdapat 4 pecahan peratus yang dilakukan berdasarkan jumlah peruntukan. Pecahan pertama ialah sebanyak 55% diagihkan kepada sektor ekonomi. Pecahan peratus yang kedua sebanyak 30% diagihkan kepada sektor sosial. Pecahan peratus yang ketiga sebanyak 10% diagihkan kepada sektor keselamatan. Dan akhirnya pecahan peratus yang keempat ialah sebanyak 5% diagihkan kepada pentadbiran am. Di Rancangan Malaysia ke-10 ini, RMK10, kerajaan menyasarkan pendapatan negara kasar PNK berkemungkinan meningkat pada 2015 sebanyak RM38,850. Rancangan Malaysia ke-10 RMK10 dirangka berdasarkan 10 idea besar, antaranya memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran luar negara, memanfaatkan dan meluaskan faktor kepelbagaian etnik sebagai satu elemen kejayaan di arena antarabangsa, mentransformasikan negara ke arah pendapatan tinggi menerusi perkhususan, menjayakan pertumbuhan dipacu oleh produktiviti dan inovasi, memupuk, menarik dan mengekalkan modal industri unggul, memastikan peluang yang seksama dan melindungi golongan muda jejas, bertumbuh kepada pembangunan inklusif, menyokong perkongsian pintar dan yang efektif, menghargai khazanah alam dan akhirnya kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing. Telah mengenal pasti 10 teruas strategik utama untuk mencapai objektif serta sasaran dalam Rancangan Malaysia ke-10 RMK10. Teras yang pertama ialah mengubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA. Teras yang kedua ialah mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Teras yang ketiga ialah menuju ke arah pembangunan sosial ekonomi secara inklusif. Teras yang keempat ialah membangunkan dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Terus yang kelima dan terakhir ialah mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup. Keempat, tentang inisiatif pembaharuan strategik bagi model ekonomi baru. Terdapat 8 inisiatif pembaharuan strategik yang digariskan oleh Majlis Penasihat Ekonomi NEAC. Matlamatnya ialah untuk merealisasikan hasrat kerajaan menjayakan model ekonomi baru MEB. Antara 8 inisiatif tersebut ialah menyuburkan kembali sektor swasta untuk meneraju pertumbuhan ekonomi, membangun tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, mewujudkan
ekonomi domestik yang berdaya saing, memperkukuhkan sektor awam, melaksanakan tindakan afirmatif yang tulus dan mesra pasaran, membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan, meningkatkan sumber pertumbuhan dan akhirnya memastikan pertumbuhan yang mampan. Tentang ciri-ciri tewas model ekonomi baru MEB. Terdapat 5 komponen ciri-ciri tewas model ekonomi baru MEB. Ciri-ciri tewas yang pertama ialah berpandukan pasaran. Contohnya, menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui produktiviti, berpandukan sektor swasta, berasaskan kelompok, industri dan firma yang berkemampuan teknologi. Ciri-ciri tewas yang kedua pula ialah tadbir urus dan wapi. Kerajaan berfungsi sebagai fasilitator yang cekap, menerusi rangka kerja kawal selianya wapi, seimbang, fokus pasaran dan membantu pasaran. Hal ini kerana kerajaan memiliki kaki tangan yang berkelaikan tinggi seperti dinamik dan fleksibel. Ciri-ciri tewas yang ketiga ialah berintegriti serantau. Contohnya, meluaskan pasaran melalui integrasi serantau dalam bidang perdagangan dan perkhidmatan serta melalui pembentukan rantaian penawaran dan rangkaian rantas sepadan. Ciri-ciri yang keempat ialah keusahawanan. Model ekonomi baru MEB telah bertanggungjawab dalam menyediakan angka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaik-baiknya pertumbuhan daripada pembiayaan yang ada. Ciri-ciri tewas yang kelima dan terakhir ialah inovatif. Contohnya, memanfaatkan inovatif dan teknologi terkini bagi menjana produk, perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal, sosial dan institusi. Tentang implikasi model ekonomi baru, terdapat 4 implikasi yang dapat saya nyatakan. Implikasi yang pertama ialah model ekonomi baru diwujudkan untuk menyediakan perspektif bebas dalam mengubah Malaysia daripada terus berada dalam ekonomi yang berpendapatan rendah kepada ekonomi yang berpendapatan tinggi. Implikasi yang kedua ialah dasar ekonomi baru yang dahulu membawa kepada tahap pertumbuhan dan membantu mengurangkan kemiskinan. Implikasi yang ketiga ialah negara memerlukan komitmen keazaman dan dedikasi politik yang jitu supaya pelaksanaannya dapat dilakukan dengan efektif dan mendatangkan hasil yang terbaik. Implikasinya keempat dan terakhir ialah rakyat yang mempunyai pekerjaan yang berkualiti mampu meningkatkan industri negara pada masa yang akan datang. Ketujuh, tentang kesimpulan model ekonomi baru. Model ekonomi baru MEB mempunyai kebaikan dan juga keburukan yang tersendiri. Malah terdapat lagi kekurangan dalam memperkasakannya. Selain itu, rakyat dilihat semakin sengsara kerana kenaikan pendapatan lebih tinggi tidak seiring dengan kenaikan harga barangan. Maka, kerajaan perlu melaksanakan model ekonomi baru MEB yang baru dengan mengikut struktur-struktur yang penting dalam memperkasakan lagi agar ianya selaras mengikut kaum dan agama masing-masing. Sampai di sini sahaja saya pada hari ini membentangkan tajuk ini, iaitu model ekonomi baru. Sekian, terima kasih.